Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini telah dikurniakan kesempatan peluang untuk sama-sama kita mengikuti sekali lagi kuliah kita di dalam membahaskan dan juga sebagai pembedahan terhadap kitab Al-Bid'ahul Munkarah. Pada pelajaran kita yang lalu, kita telah membentangkan tentang perbahasan yang dikemukakan oleh para ulama, iaitu ada tasyabuh antara golongan tasawuf ataupun Sufi dengan Syiah. Semalam dah kita bentangkan sepintas lalu, di antaranya tentang apa dia kepercayaan terhadap nur. Nur maknanya hadis-hadis yang berkaitan dengan nur, iaitu hadis yang maudhu' yang saya sebut semalam. Nur adalah merupakan makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terciptanya alam ini. Kalau kita baca di dalam kitab Anwarun Nu'maniyah, ini kitab Syiah tuan-tuan. Saya bagi tahu awal-awal lah. Takut tuan-tuan baca nampak pelik ni, kenapa? Orang Melayu ni dia asalkan benda yang ada dalam kitab yang tu betul semua. Takkan kitab nak tipu, takkan ustaz nak tipu, takkan tok guru nak tipu. Itu ayat orang Melayu. Walaupun dalam kitab tapi tipu. Jadi di antara tasyabuh antara Syiah dengan Sufi ataupun tasawuf ini, dalam kitab ini jilid yang pertama, Anwarun Nu'maniyah, yang dikarang oleh Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi. Dia kata di sini nuru nabawiyin, cahaya kenabian. I'lam anna al-akhbara qad ikhtalafat fi awwali makhluqin khalaqahu Allah Ta'ala. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya riwayat-riwayat ataupun akhbar-akhbar perselisihan, perbezaan tentang makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah. Jadi dalam riwayat berlaku perbezaan makhluk apakah yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farawa Ra'isul Muhaddithin Al-Kulaini qaddasallahu ruhahu bi isnadihi ila Shadiq alaihi salam. Dia kata telah meriwayatkan ketua bagi ulama-ulama hadis. Kalau kita Imam Bukhari, Imamul Muhaddithin, Imam Bukhari. Tetapi bagi Syiah adalah Kulaini. Kulaini ni banyaklah menulis buku. Menulis buku-buku hadis. Yang dia reka, yang dia cipta sendiri. Di antaranya Usulul Kafi. Di antara kitab besar di dalam agama ataupun pegangan Syiah. Jadi Kulaini kata dengan sanadnya kepada Shadiq alaihi salam, maknanya imam mereka, annahu qala innallaha khalaqal aqla wa huwa awwalu khalqin min ruhaniyin min yaminil arsy min nurih. Dia kata dalam satu riwayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal, iaitu makhluk yang pertama yang jenis rohani yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kanan arasy, daripada cahayanya. Wa fi tafsir Ali bin Ibrahim an-Shadiq, dan di dalam tafsir selain daripada kitab hadis, Syiah juga memiliki kitab-kitab tafsir yang ditulis, yang dikarang oleh ulama-ulama mereka. Annahu awwalu ma khalaqallahu al-qalama,
Disebut di dalam tafsir yang dikarang oleh Ali bin Ibrahim, dikata yang pertama sekali adalah qalam. Sebenarnya yang tu, qalam itu bersesuaian dengan i'tiqad pegangan ahli sunnah wal jamaah, kerana ada hadis yang sahih yang menceritakan makhluk yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam. Wa fil akhbaril marwiyati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu nuri. Dalam kitab tafsir dia kata qalam. Tengok pandai tak Syiah ni tuan-tuan, cerdik tak, licik tak. Riwayat-riwayat daripada beberapa ulama dan kitab tafsir dia sebut hak betul. Adapun dalam hadisnya dia kata wa fil akhbaril marwiyati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis pula kata awal-awal yang Allah Taala bagi jadi adalah cahaya aku. Nampak? Hak mana nak pegang pendapat ini dikemukakan oleh ulama tafsir ataupun riwayat-riwayat daripada imam ataupun hadis. Sudah tentu kalau orang yang nak cari kebenaran, mereka pegang hadis daripada pendapat-pendapat ulama dan mana-mana kitab. Padanya hadis itu hadis yang dia reka. Yang riwayat daripada imam dia ambil hak betul, yang tu tak, pendapat tak kuat. Pendapat yang kuat berdasar kepada hadis dia kata adalah cahaya kenabian, cahaya nabi. Wa bil lafzil dia kata wa bil lafzil akhar awwalu ma khalaqallah ruhi. Dalam lafaz yang lain daripada nabi juga, ni yang dipanggil hadis maudhu', yang disandarkan kepada nabi adalah ruh aku. Wa fil akhbari an Ali alaihi salam awwalu ma khalaqallahu an-nur, awwalu ma khalaqallahu nura. Daripada riwayat Ali juga, pertamanya daripada hadis nabi, dan juga daripada riwayat daripada Sayyidina Ali adalah cahaya. Jadi nak ceritanya apa tuan-tuan? Kepercayaan tentang nur Nabi Muhammad ini adalah dimulakan oleh Syiah. Fahaman nur ini, nur Muhammad apa dia yang dipanggil makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Ta'ala adalah nur. Daripada nur Nabi Muhammad itulah menjadikan alam, bumi, manusia, seluruh makhluk seluruhnya. Ini adalah merupakan kepercayaan Syiah yang meresap kepada pemikiran tasawuf ataupun orang sufi. Yang ni kita akan nampak bahaya. Sebab ada beberapa bab, beberapa perkara, ada tasyabuh antara tasawuf dengan sufi, tasawuf sufi dengan ajaran Syiah. Okey. Kitab yang sama, Anwarun Nu'maniyah juga, jilid yang pertama, muka surat 243, disebut lagi di dalam kitab ini, wa inna Adama alaihi salam laqad akramahu Allah Ta'ala zikrahu bi isjadil malaikati lahu wa bi idkhalil jannati qala fi nafsihi hal khalaqallahu basharan afdala minni. Sesungguhnya Adam, tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan memerintah malaikat sujud kepadanya, dengan dia dimasukkan dia ke dalam syurga, lalu dia berkata dalam diri dia, adakah makhluk yang lebih mulia daripada aku? Bila Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam syurga, maknanya ini suatu keistimewaan, suatu anugerah, suatu penghormatan daripada Allah Ta'ala. Lalu dalam kitab ini menyebut Adam pun timbul perasaan ujub dalam hati dia. Ada tak makhluk yang paling lebih mulia daripada aku ni? Sebab aku malaikat pun sujud, dan aku dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga. Lalu dia berkata di dalam hati dia, fa'alima Allahu azza wa jalla ma waqa'a fi nafsihi fanadahu. Lalu Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas di dalam hati Adam. Lalu Allah Ta'ala panggil Adam. Fanadahu. Lalu Allah Ta'ala panggil, irfa' raqsak ya Adamu fanzur ila saqil arshi. Wahai Adam, mari sini. Kamu angkat kepala kamu, kamu tengok ke arash. Farafa'a Adamu ra'sahu fanazara ila saqil arshi fawajada alaihi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Adam pun dia tengoklah, mendongak kepalanya ke arash. Tiba-tiba dia nampak kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ali bin Abi Talib Amirul Mukminin. Nabi Adam nampak Ali pula adalah Amirul Mukminin. Wa zaujatahu Fatimah Sayyidatu Nisa'il Alamin. Adam juga nampak selain daripada nama Sayyidina Ali tertulis di Arash, isteri dia Fatimah, ketua penghulu sekalian nisa, sekalian perempuan seluruh alam. Wal Hasan wal Husain Sayyida syabi ahlil jannah minal khalqi ajma'in. Dan Adam juga nampak selain daripada Sayyidina Ali, kedua anaknya Hasan dan Husain adalah pemuda ahli syurga daripada seluruh makhluk. Qala Adam ya Rab man haula. Jadi Adam pun tanya siapa demo ni? Muhammad. Pasal tu Nabi Muhammad tak lahir lagi kan? Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Nabi Muhammad, ada Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Lalu Adam pun terkejut. Siapa gerangan mereka ini? Nama-nama yang aku nampak di arah tu siapa? Faqala azza wa jalla, Allah Ta'ala pun berfirman, haula'i min zurriyatika wa hum khairun minka wa min jami'i khalqi. Mereka itu semuanya adalah daripada zuriat keturunan kamu, dan mereka lebih baik daripada kamu. Di sudut kejadian. Wa hum khairun minka min jami'i khalqi. Mereka itu lebih baik daripada engkau dan seluruh makhluk. Siapa dia? Nabi Muhammad dan apa dia tadi, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Walaulahum ma khalaqtuka. Kalau bukan kerana mereka, nescaya kamu aku tidak akan jadikan. Lagu tu. Wa ma khalaqtul jannata walan nara walas samaa walal arda. Kalau tidaklah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, Ali, Hasan, Husain ini, aku tidak akan menjadikan engkau. Tengok tuan-tuan, hadis palsu maudhu' yang direka oleh mereka. Jadi banyak lagi lah tasyabuh, penyerupaan antara Sufi, Tasawuf dan juga Syiah. Kitab yang seterusnya, ini kitab yang kawan saya belajar di Iran. Al-i'tisam bil kitab wa sunnah. I'tisam, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Ini memang menjadi sukatan pelajaran pelajar-pelajar di Iran. Sekitar tahun penghujung tahun 80-an, awal tahun 90-an, ramai daripada pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di sekolah agama, habis SPM, sinjil tinggi agama, habis 4 senawi, sebahagian pelajar dia pergi sambung pelajaran ke Iran. Ini kitab-kitab yang kawan saya bawa balik, saya minta kat dia, saya nak talaki. Kerana masa belajar di Pakistan dulu, saya dah belajar tentang kitab-kitab Syiah, akidah Syiah, ajaran Syiah. Tetapi orang Malaysia kata, Syiah Pakistan dengan Iran lain. Sebenarnya sama sahaja. Mereka menolak Al-Quran, mereka menganggap imam mereka adalah maksum. Tengok. Yang Pakistan pun menganggap begitu. Maknanya, sebagaimana yang saya sebutkan semalam, imam mereka yang 12 lebih baik daripada nabi-nabi yang diutuskan dan juga malaikat yang muqarrabin. Jadi kita tengok dalam kitab ini, Al-i'tisam bil kitab was sunnah, muka surat 356. Di dalam masalah ismah maksum, al-thaniyu ismatul a'immatis isnai asyara. Ismatul a'immatis isnai asyara. Dia kata kemaksuman Imam 12. Imam 12 daripada Sayyidina Ali sampailah kepada Al-Mahdi Muntazar. Semuanya maksum, tidak ada dosa, tidak ada salah. Berat. Mereka menganggap bukan setaraf dengan Nabi, bahkan lebih tinggi, lebih atas, lebih mulia daripada para Nabi dan juga para malaikat. Innal qawla bi'usmatil a'immati isnaya asyara. Sesungguhnya perkataan, pandangan, kenyataan tentang kemaksuman Imam 12, waqa'at zariyatun litakhayyuli annahum anbiya. Maknanya mereka itu di sudut pemikirannya, khayalannya, mereka itu adalah Nabi. Za'imina bi anna al-'ismata tusawin nubuwata.
Sebenarnya orang kata mereka khayal. Mereka menganggap bahawa Imam 12 sama sebagaimana Nabi. Za'imina ismat bi anna al-ismata tusawi nubuwata. Mereka menyangka bahawa kemaksuman Imam 12 itu sama dengan Nabi. Tak sama, dia kata. Ada orang menyangka Imam 12 sama dengan Nabi. Dia kata tak sama. Kalau sama dengan Nabi pun murtad dah. Dia kata tak sama. Dia kata ghafilina min annaha a'ammu minan nubuwah. Sebenarnya Imam 12 kemaksuman mereka lebih umum daripada kenabian. Wa ilaikal bayan. Perlu kepada keterangan. Dia kata perlukan kepada keterangan. Al-ismatu quwwatun tamna'u sahibaha minal wuqu'i fil ma'siyati wal khata'. Adapun maksum itu sesuatu kekuatan yang menghalang seseorang daripada terjatuh kepada maksiat dan kesalahan. Maksum dengan kemaksuman itu menghalang seseorang melakukan maksiat dan juga kesalahan. Wa haitsu la yatruku wajiban wa la yaf'alu muharraman. Sekira-kira tidak meninggalkan perkara yang wajib dan tidak melakukan perkara yang diharamkan. Ma'a qudratihi 'ala tarki wal fi'li, dalam keadaan dia mampu meninggal dan mampu melakukan. Wa illa lam yastahiq madhan wala thawaban. Kalau tidak, tak perlulah kita puji dan juga mendapat pahala. Wa in syi'ta qulta innal ma'sum qad balagha fit taqwa haddan la tataghallabu alaihi syahwatu wal ahwa. Adapun maksum lebih atas daripada tu. Bukan sahaja maksum yang dimaksudkan di sini melakukan perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang salah. Bukan yang tu sahaja. Tetapi maksum di sini dia kata qad balagha fit taqwa, telah sampai kepada darjat takwa, haddan, suatu had kedudukan, la tataghallabu alaihi syahwatu wal ahwa, yang tak dapat dikalahkan oleh keinginan dan hawa nafsu. Tengok. Maknanya Imam 12 ini tak dapat dikalahkan oleh hawa nafsu dan juga syahwat. Wa minal ilmi fi syariah wa ahkamiha, wa balagha minal ilmi fi syariah wa ahkamiha martabatun la yakhta'u ma'aha abadan. Dan telah sampai keilmuan mereka itu di dalam hukum syarak dan hukum-hukumnya suatu martabat la yakhta'u ma'aha abadan, sekali-kali tidak salah. Nabi pun ada salah. Para Nabi ada salah. Nabi Adam kan ada salah. Nabi Muhammad pun ada salah. Kesalahan para Nabi dan para Rasul tidak terjebak, tidak terjatuh kepada dosa. Hanya nak bagi tahu tentang sifat-sifat kemanusiaan, tidak boleh lari daripada salah dan silap. Al-khata' wan nisyan sifatani lil insan. Salah dan silap memang adalah merupakan dua sifat bagi manusia. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menyebut, bila Nabi Adam diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala jangan menghampiri pokok, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Janganlah kamu menghampiri pokok ini. Kalau kamu menghampiri, nescaya kamu termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu Nabi Adam digelincirkan oleh syaitan. Tengok, ada salah. Kalau tak salah, macam mana Allah Ta'ala tegur? Sebab tu kena faham Al-Quran, ditafsirkan oleh hadis Nabi dan ditafsirkan oleh ulama yang mu'tabar. Nabi Muhammad sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, bila dia bermasam muka dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Banyak lagi contoh-contoh bahawa para nabi dan rasul boleh salah, boleh silap, tetapi kesilapan tidak membawa kepada dosa. Nak cerita sekadar manusia, bukan mereka malaikat. Tetapi di dalam pegangan anggapan i'tiqad, keyakinan golongan Syiah, imam mereka, ulama-ulama mereka maksum sehingga tidak boleh berdosa, tidak boleh jatuh kepada kesalahan. Kita dah sebut di dalam perjalanan-perjalanan kita yang lalu, sebahagian daripada golongan Sufi dan Tasawuf ini, Tok Guru tak salah. Kalau tengok Tok Guru salah tu, sebenarnya salah tu duduk kat kita. Hati kita kotor.
Jadi ini bukan sahaja maklumat yang saya perolehi ini daripada bacaan saya, bahkan memang berdasarkan kepada perbualan, dialog, perbincangan saya dengan orang-orang tasawuf. Begitu pegangan mereka. Kalau Tok Guru ni memang tak salah. Nampak salah sebenarnya hati kita yang kotor. Bukan dia yang salah. Walaupun terang-terang bercanggah dengan Quran ke, dengan hadis Nabi ke. Kalau nampak dia tak semayang, mata kita tu kabur. Tak pergi semayang Jumaat ke apa ke. Saya pernah berjumpa dengan orang tarekat yang tak semayang Jumaat. Bila kita tanya, hari ni Tuan Haji semayang di mana? Saya semayang ikut dan, dia kata. Padahalnya bila kita cek, dia tak pernah semayang. Sejak dia masuk tarekat, tak pernah semayang Jumaat. Bila kita tanya anak murid dia, kita tak nampak sebab hati kita kotor. Tengok. Kerana terlalu fanatik, kerana terlalu ta'asub kepada Tuan Syekh, Tuan Guru, pemimpin tarekat ataupun khalifah kita, sehingga tidak nampak apa yang mereka lakukan itu, walaupun terang bercanggah dengan hukum syarak, mereka tetap membela. Kalau kita kata Syiah, dia banyak main akal logik. Golongan Sufi dan tarekat yang terpeso pun main akal dan logik. Sebab itu kalau kita baca di dalam kitab buku Dilema Umat Islam antara Hadis dan Quran yang ditulis oleh Kasim Ahmad, semasa dialog saya dengan beliau 2-3 tahun sebelum dia meninggal dunia, lalu dia hadiahkan buku ini kepada saya. Ini gambar ketika dia muda. Dalam buku ini juga, di dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan agama, dia banyak masuk logik akal. Jadi logik ini dia akan mengenepikan dalil-dalil, hujah-hujah ilmiah yang datang daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Di sini dah jadi 3. Penyerupaan Sufi, ada kesamaran dengan Syiah, dan pemikiran Jamaah Al-Quran Malaysia. Walaupun Kasih Ahmad telah meninggal dunia, tetapi di Malaysia ini masih lagi mempunyai pengikut-pengikut dan pengaruh-pengaruh dia, yang wajib kita ketahui untuk kita hindarkan dan kita tolak pemikiran ini. Kalau kita baca, masih berkaitan dengan isu yang kita bincangkan, tasawuf yang terpesong dan juga pemikiran Syiah, Kashful Asrar. Kalau semalam saya baca Al-Hukumatul Islamiyah yang dikarang oleh Khumaini, jadi pada malam ini saya nak sedut sikit apa yang disebut juga oleh Khumaini dalam Kashful Asrar, tentang bagaimana i'tiqad pegangan Imam Khumaini menganggap bahawa setelah Rasulullah SAW wafat ataupun meninggal dunia, Abu Bakar dan Omar ini bertindak mengubah ayat-ayat Quran, membuang sebahagian daripada ayat-ayat Quran, iaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan wasiat dari wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Bila Rasulullah wafat, maka Sayyidina Ali akan mengambil alih khalifah setelah kewafatan Rasulullah. Ayat-ayat Quran ini dibuang oleh Abu Bakar dan Umar dan dimasukkan ayat-ayat baru. Di antaranya dia kata, muka surat 131. Lau kanat mas'alatul imamati qad tamma tasbituha fil Quran fa inna ulaika alladhina la ya'nuna bil Islam wal Qur'ani illa li agradid dunya wa ri'asah. Dia kata sebenarnya adalah masalah imamah ini, kepimpinan, secara jelas sabit daripada Al-Quran. Tetapi mereka-mereka yang tak nak Quran, tak nak Islam, tak nak Al-Quran, melainkan dengan maksud dunia dan juga jawatan, kanu yattakhiduna minal Quran wasilatan. Mereka itu adalah Abu Bakar dan Umar. Sebab dia sebut di bawah ni dengan nama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar bukan nak Islam. Mereka hanya nak memesongkan ajaran Quran dan gila jawatan kepimpinan. Itu disebut oleh Khumaini. Itu betapa beratnya tuduhan Khumaini terhadap dua khalifah yang dijaminkan syurga. Kanu yattakhiduna minal Quran wasilatan litanfizil aghradihim al-mashbuhah. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai satu wasilah bagi memenuhi maksud mereka yang keji. Wa yuhazzifuna tilkal ayati min safhatiha. Mereka membuang ayat-ayat Quran daripada safhah-safhahnya. Wa yusqituna al-Quran min anzaril alamin ila al-abad. Mereka telah menggugurkan ayat-ayat Al-Quran daripada pandangan manusia. Tengok tuduhan kepada Abu Bakar dan Umar. Lepas tu dia letak tajuk yang khusus, mukhalafatu Abi Bakrin li nususil Qur'ani.
Abu Bakar bercanggah dengan nafsunah Al-Quran. Saya tak perlu baca banyak, baca semua. Kerana sampai berapa muka surat? 341. Cuma saya sedut je. Sebab itu, kalau kita baca di dalam risalah kecil ini yang ditulis oleh Dr. Said Hawa, sekitar tahun 86, dia tulis buku ini. Dia mengkafirkan Imam Khomeini. Sebab tu dia letakkan risalah ini, dia kata Al-Khomeiniyyatu syuzuzun fil aqaid wa syuzuzun fil mawaqif. Khomeini itu adalah pelik di sudut i'tiqad dia dan pelik di sudut pendirian dia. Dia mengkufurkan Khomeini. Jadi hadirin sekalian, bila saya cuba, ini ada satu kemusykilan dan satu soalan. Bila saya cuba untuk mendekatkan antara golongan Salafi di Malaysia dan juga golongan Asy'ariyah, orang menganggap kerja saya ini macam menyatukan Syiah dengan Sunni. Macam usaha-usaha yang saya buat ini macam nak menyatukan, seperti menyatukan sunnah dengan Sunni. Sebenarnya tak sama. Sebab apa saya kata tak sama? Sunnah dengan Sunni ini, apa dia, Syiah dengan Sunni, suatu perbezaan akidah yang ketara, yang terkeluar daripada agama Islam. Sunni Islam, adapun Syiah kafir. Tak boleh nak samakan antara Salafi dengan golongan Asy'ariyah, kerana kedua-duanya masih Islam. Kedua-dua golongan ini masih berada di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab tu tak boleh sama. Antara nak mendekatkan Syiah dengan Sunni dengan nak mendekatkan Salafi dan Asy'ariyah, tak sama. Sebab Salafi dengan Asy'ariyah masih daripada kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, masih lagi beragama Islam. Kedua-dua golongan ini yang cuba kita nak dekatkan, walaupun ada perbezaan, kita tak nak bagi berbalah, berkelahi, bertelingkah, bermusuhan di antara satu sama lain. Ada pun Syiah terkeluar daripada Islam. Okey. Kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Sifat Mahmudah yang keenam sebagai sambungan perbahasan perbincangan kita semalam. Ya, sifat Mahmudah yang keenam, ikhlas. Apa makna ikhlas? Iaitu menumpukan niat pada ibadat. Menumpukan niat pada ibadat itu kepada Allah dan qasad, menjunjung titah semata-mata. Makna ikhlas itu apa dia? Kita tumpukan segala ibadat itu semata-mata kerana Allah dan menjunjung tinggi perintah Allah. Bukan ada maksud-maksud, tujuan-tujuan yang lain. Tiap-tiap pekerjaan yang dikerjakan itu hendaklah dibersihkan daripada sesuatu tujuan yang lain daripada taat akan perintah Allah. Jadi perintah Allah Ta'ala ini, apa yang Allah Ta'ala perintah? Banyaklah kan. Selain daripada sembahyang, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, buat baik kepada jiran tetangga, menghormati ibu bapa, itu semua perintah-perintah. Jadi di dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, mesti ada satu matlamat, satu tujuan je. Iaitu, apa dia tujuan dan matlamatnya? Menjunjung tinggi perintah Allah, bukan ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang lain. Hendaklah dibersihkan niat daripada sebab-sebab yang lain seperti riak. Riak ni nak menunjuk-nunjuk. Ataupun hubus syuhrah. Nak masyhur. Dia buat ni nak glamour. Nak bagi orang puji dia. Dia nak glamour. Dia nak kemasyhuran. Dan sebagainya. Pada meninggalkan tegahan Allah. Hendaklah diniatkan semata-mata kerana taat, tidak kerana malunya akan makhluk ataupun sebagainya. Sama ada buat ataupun tinggal, bukan kerana orang. Buat baik bukan kerana orang, tinggal sesuatu kejahatan bukan kerana malu kepada orang, tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketujuh, sifat Mahmudah yang ketujuh, tawakal, iaitu berpegang hati dengan Allah. Bacaan yang betulnya orang Melayu sebut tawakal kan, sebenarnya tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, maknanya penyerahan kepada Allah, baca dengan masdar. Tapi tak apalah, oleh kerana orang Melayu ni dia biasa baca tawakal, iaitu berpegang hati dengan Allah, berserah kepada Allah pada tiap-tiap hal, serta jazam, putus pada i'tiqad bahawa Allah Ta'ala yang mengadakan dan memerintahkan tiap-tiap sesuatu. Tawakal ini
Dia kata maknanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara jazam, secara pasti. Bila buat satu perkara, serahlah kepada Allah yang menentukan. Sebab Allah Ta'ala dialah yang menentukan kebaikan, dialah yang menentukan keburukan. Jadi baik buruk yang menimpa seseorang hamba, menimpa diri kita sendiri, menimpa makhluk adalah ketentuan daripada Allah. Huraian. Berpegang dengan Allah pada tiap-tiap hal itu hendaklah disertakan dengan ikhtiar. Bukan kita berserah tanpa ikhtiar. Tak boleh. Berserah itu urusan Allah. Allah Ta'ala nak tentukan macam mana, nak takdirkan macam mana, nak tetapkan macam mana, itu kerja Allah. Adapun kerja kita sebagai makhluk berusaha untuk mencapai sesuatu hajat, sesuatu hasrat, sesuatu kebaikan yang kita nak, kita kena ada usaha. Kalau tanpa usaha, kita serah bulat kepada Allah, menunjukkan kita ni hamba ke, kita ni siapa? Kita hamba ke Allah Ta'ala hamba? Jawapannya kita hamba. Hamba buat yang disuruh. Selebihnya berjaya ataupun tidak, maka serah kepada Allah. Kerana Allah menjadikan sesuatu mengikut sebab-sebabnya. Dijadikan pandai sebab belajar. Nak pandai. Tawakal kepada Allah Ta'ala tanpa belajar. Tak boleh, Nak pandai dia kena belajar. Belajar ni dia kena susah. Kena menghafal, ulang kaji pelajaran, kena muzakarah. Itu di antara asbab. Di antara asbab untuk mencapai kejayaan, untuk jadi pandai. Jadi nak jadi pandai pun dia bukan mengaji 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 tahun jadi pandai, tak. Sebab itu Imam Syafi'i sebut tuluz zaman, maknanya panjangnya masa, bertahun-tahun. Ulama-ulama dulu bertahun, puluh tahun sentiasa meletakkan diri mereka di dalam belajar. Contohnya imam besar kita, Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i asal daripada mana, tuan-tuan? Dia daripada Gaza, Palestin. Dibawa hijrah oleh ayah dia ke Mekah. Lepas tu jumpa Imam Malik di Madinah, dia belajar dengan Imam Malik. Dia pergi ke Iraq dan beberapa buah negara yang lain. Akhirnya dia pergi ke Mesir dan dia wafat di Mesir. Maknanya, tuan-tuan, dia mengambil masa yang panjang, bermusafir beberapa buah negara untuk mencapai ilmu. Dan sampai penghujung usia pun dia sentiasa mengkaji, membaca, bermutalaah. Sebab itu di dalam pandangan Imam Syafi'i dia ada qaul qadim dan qaul jadid. Ini ada semua ilmu-ilmu yang diistihadkan oleh Imam Syafi'i. Nak ceritanya dia menghabiskan masa yang panjang untuk memperolehi ilmu. Tak macam kita belajar-belajar dah orang panggil ustaz, alim dah. Dah jadi tok guru, alim dah. Dah boleh mengajar orang sikit sebanyak, ada tauliah, mengajar masjid surah. Hebat ah. Rasa kembang, rasa besar, rasa cerdik. Bila pegang jawatan di dalam sesebuah organisasi, sesebuah pertubuhan, rasa hebat. Orang lain semua bodoh, hak kita seorang cerdik. Ini masalah penyakit umat zaman sekarang, rasa cerdik. Bila kita hurai, kumpulkan kitab-kitab, dia kata faham sendiri, buat andaian sendiri, tafsir sendiri, tak ada guru. Jenis orang tak mengaji macam tu lah. Kalau orang mengaji, bila dia ada kontra dengan kita, dia berbeza pendapat dengan kita, dia baca balik. Dia kaji, dia mutalaah. Dia tak faham, dia telefon. Dia jumpa, buat muzakarah, pertemuan dengan saya. Tak mana benda yang salahnya. Saya faham macam ni, dia faham macam ni. Tak mana yang menjadi kemusykilan, yang menjadi titik perbezaan. Itu caranya. Ini tak, ada pihak-pihak yang tertentu, dia tebuk-tebuk, dia potong-potong ceramah saya, dia hentam tibai secara berjemaah. Nak sembahyang jemaah kan tak boleh, dia tibai orang secara berjemaah. Nak sembahyang jemaah ni PKP ni masih berkuat kuasa, boleh 3 orang 4 orang kan. Dia tak boleh nak sembahyang berjemaah, dia tibai kita ni secara berjemaah. Sebab apa? Dia bersilat seorang-seorang memang sedap lah. Bersilat gelanggang sendiri, seorang-seorang, duk pecah buah orang. Memang sedap lah. Kalau dia masuk macam ni, kita buat macam ni. Dia tumbuk macam ni, kita tepih macam ni. Sedap lah. Kita tumbuk punching bag, memang tak boleh nak tepih. Tetapi kalau kita ikhlas untuk membincangkan, nak cari kebenaran, muzakarah berdepan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah dalil dan hujah kamu sekiranya kamu orang yang benar. Kalau tidak, kita panggil buah kosong, dia panggil. Orang sini panggil kencing je.
Duk kencing orang je, tetapi tak berani berdepan. Okey. Ni baca tasawuf, bincang bab tasawuf ni kena masuklah benda-benda tu. Sebab tak puas hati ni sebahagian daripada sifat mazmumah. Sifat yang terkeji, tak puas hati kat orang. Orang buat apa-apa semua tak puas hati. Dia saja yang betul. Sepatutnya bila tak puas hati dengan orang, berdepan, bermuzakarah, berbincang, untuk mencari titik-titik pertemuan dan nak cari hujah dan fakta yang benarnya. Yang mana satu benar, yang mana satu salah. Dia dianjurkan supaya bermuzakarah. Okey. Dia kata berpegang dengan Allah pada tiap-tiap hal itu hendaklah disertakan dengan ikhtiar dan usaha, kerana Allah menjadikan sesuatu mengikut sebab-sebabnya. Dijadikan pandai sebab belajar, dijadikan kaya sebab berusaha dan berjimat cermat. Allah Ta'ala nak bagi tu dengan ada sebab, dia ada sebab musabab dia. Yang ke-8, sifat mahmudah yang ke-8, yang ke-8 mahabbah, iaitu kasih kepada Allah. Mahabbah apa dia? Kasih cinta kepada Allah. Kita sebagai manusia ada perasaan. Semua manusia ada perasaan. Benci, sayang, kasih, rindu, semua ada. Di antara perasaan yang ada di dalam hati, di dalam diri manusia ini adalah cinta. Sebab apa kita cinta kepada kedua ibu bapa kita? Kita tahu daripada kecil lagi sehingga kita dewasa, sehingga ibu bapa kita meninggal dunia kan. Bagaimana pengorbanan, usaha, letih, payahnya, sengsaranya, deritanya, tingginya pengorbanan ibu bapa kita terhadap kita. Lantaran daripada kita tahu, kita kenal ibu bapa kita bersusah payah dengan sebab kita, maka sayang, timbulnya rasa kasih sayang kepada kedua ibu bapa. Begitu juga saya kasih kepada anak. Sebab apa kita kasih kepada anak kita? Anak sebagai suatu anugerah. Kita sayang kepada isteri kita sebab isteri kita ini penyejuk dan juga dipanggil pembantu kita di dalam urusan-urusan harian. Sayang kepada kereta kenderaan kerana memudahkan kita untuk bermusafir. Sayang kepada tempat tinggal kerana suatu nikmat untuk kita berteduh, berlindung daripada panas dan hujan. Kita sayang kepada ibu bapa, kepada isteri, anak-anak kita, tempat tinggal dan juga kenderaan. Yang ni siapa bagi? Isteri siapa bagi? Allah siapa, ibu bapa siapa bagi? Anak siapa bagi? Kereta siapa bagi? Tempat tinggal siapa bagi? Allah. Jadi kita kena meletakkan kasih sayang kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Kerana Allah Ta'ala yang bagi semua yang kita sayang itu, Allah Ta'ala bagi. Jadi kena letak kasih sayang kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara. Siapa-siapa yang ada di dalam diri dia 3 perkara, dia telah memiliki ciri ataupun sifat kemanisan iman. Yang pertamanya, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia meletakkan kasih sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang 2 lagi, tuan-tuan cari apa dia? Ini suatu ujian, satu soalan. Nabi sebut dalam hadis Bukhari ni 3 perkara, siapa-siapa yang ada menunjukkan dia ada ciri sifat kemanisan iman. Yang pertama saya dah sebut tadi, kasih kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, ketiga, tuan-tuan cari. Ni baru dipanggil ilmu. Ilmu ni bukan satu hala daripada ustaz dan juga daripada anak murid. Anak murid cari, mutalaah, kaji. Apa dia? Okey. Saya baru teringat ada orang tanya soalan semalam, terlupa nak jawab. Sahabat, soalan itu wasilah daripada sahabat saya Abu Talhah daripada Baitus Salam. Iklan sikit sebab ada orang tanya soalan. Takut kalau saya tak jawab dia lupa. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kata Ustaz, ada doktor perubatan yang rajin membaca bertanya soalan ini. Soalannya, adakah hukum yang berat jika kita hukum bahawa bid'ah termasuk dalam urusan tauhid dan syirik? Betul. Bid'ah ni termasuk, bukan kata bid'ah di sudut ibadat je. Ketika kita baca kitab Dr. Wahabah Zuhaili, dia dah sebut bid'ah di sudut tauhid, di sudut aktikad, di sudut muamalat, di sudut ibadat, satu-satu dia sebut. Maknanya dalam urusan tauhid juga, dalam bab akidah juga termasuk ada bab bid'ah, iaitu sesuatu i'tiqad, pegangan yang tidak dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat. Atau sebenarnya ia bergantung kepada beberapa keadaan untuk sampai kepada hukum tersebut.
Maknanya secara ringkas dan kesimpulan bagaimana nak katakan i'tiqad itu bid'ah? Maknanya kalau sekiranya i'tiqad itu bercanggah dengan apa yang dipegang oleh Rasul dan para sahabat. Adapun kita kata yang Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu sebenarnya mereka berpegang mukhalafah juga, nak mengagungkan Allah Ta'ala juga. Cuma mereka mempunyai jalan yang berbeza dengan apa yang dipegang oleh golongan salaf. Bersesuaian dengan zaman masa ketika itu, mereka berhadapan dengan golongan falsafah, golongan orang yang banyak guna logik dan juga akal. Sebab itu saya telah, ketika membentangkan isu ini, saya dah sebut di dalam beberapa kali kuliah saya bahawa pegangan salaf itu paling betul, walaupun kita tidak mengatakan yang lain sesat. Sebab mereka direct, pegangan mereka, ambilan mereka daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Okey, dia kata mahabbah. Kasihkan Allah ialah bersegera mengerjakan sekalian perintah-perintahnya daripada sekalian fardu-fardu. Bila kasih kepada Allah ni jangan buat cincai lah, buat sambil lewa tentang ibadat, tentang perintah Allah. Buat dengan bersungguh-sungguh sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Maknanya sebelum masuknya waktu ibadat tu kita kena ready dulu. Macam baru-baru ni kita berpuasa kan? 10 minit, 15 minit tak masuk lagi. Tak sabar-sabar ni nak minum ais kacang ke, air sirap ke, air bandung ke. Duduk tunggu di meja makan itu sebelum masuknya waktu maghrib. Sebab cinta kasih kepada makanan dan minuman yang kita nak makan. Jadi ibadat pun dia kena rasa, kena buat macam tu. Sebelum masuk waktu ni kena ready dah. Nak membuktikan kita memang sayang kepada Allah. Membuktikan kita cinta dan sayang kepada Allah. Dan berusaha mendampingkan diri kepada Allah dengan ibadat-ibadat sunat. Bukan saja wajib, ditambahkan dengan ibadat-ibadat sunat. Bersungguh-sungguh menjauhi daripada maksiat. Kerana tabiat seseorang yang kasih akan orang lain itu menjadikan keredaan dan mengelakkan daripada perkara yang membawa kepada kemarahan. Sebagai contoh, kalau kita sayang kepada seseorang, kita akan jaga supaya tak sakiti hati dia dan nak bagi dia suka. Kita tak kasih kepada Allah pun, kita kena buat sesuatu benda yang Allah Ta'ala sayang dan sesuatu kena tinggal sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Barulah bukti kita cinta dan sayang kepada Allah. Sifat mahmudah yang ke-9, redha, iaitu menerima dan tenang hati pada segala perkara yang didatangkan oleh Allah. Kita rasa tenang hati, tenteram, walaupun Allah Ta'ala datangkan sesuatu musibah, sesuatu kemudaratan. Walaupun pahit tapi tenang, sebab itu datang daripada Allah. Itu dipanggil redha. Kita ni redha di dalam menerima nikmat. Kita tak redha di dalam menerima musibah yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu di dalam bab ini maknanya kita tak sempurna lagi. Tak redha dengan ujian Allah. Hendaklah menerima dengan tenang akan sekalian perkara yang berlaku yang tidak dapat dielakkan lagi. Jadi sesuatu ketetapan tak boleh nak elak lah. Bila dah kena tu tak boleh nak elak. Itu kena redha. Kerana tiap-tiap qada ketetapan Tuhan itu tetap akan berlaku. Apa yang Allah Ta'ala ketetapan, dia tetap akan berlaku. Dia telah diputuskan. Cuma ulama' bahaslah qada dan qadar ini. Maknanya dipanggil apa dia? Qada mu'allaq ke ataupun qada mubram. Mu'allaq tu masih tergantung. Mubram putus. Ini perbahasan di dalam kitab Tauhid. Tetapi hakikatnya, realitinya kita tak tahu. Qada itu mubram ataupun mu'allaq. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tidak harus redha dengan perkara-perkara maksiat, bahkan wajib bersegera keluar daripadanya dengan bertaubat yang sempurna sekalian syaratnya. Ada pun bab maksiat tak boleh kata Allah Ta'ala dah takdir aku tak semayang, Allah Ta'ala dah takdir aku buat jahat. Itu tak boleh. Bila dijadikan kita melakukan maksiat, cepat-cepat kena keluar, kena bertindak keluar daripada maksiat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka sesuatu maksiat itu berlaku. Sifat mahmudah yang ke-10. Okey, dia ada sifat 10 Mahmudah 10, mazmumah 10. Hari ini kita perhabis sifat mahmudah sampai yang ke-10. Zikrul mauti, iaitu mengingati mati. Selalu kena duk ingat mati. Kita tengok kan, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, ibu bapa kita, saudara mara kita, kaum kerabat kita yang telah ramai mendahului kita. Sama ada dalam bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, tahun lepas dan berikut-berikutnya telah mati. Ini sampai pula giliran kita.
senarai itu akan sampailah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa likulli ummatin ajal. Allah Taala sebut banyak dalam ayat Quran kan. Apabila datang seorang ajal seorang kamu, tak dapat dia nak elak, nak cepatkan sesaat dan nak perlambatkan sesaat. Setiap umat itu ada ajal. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan mendapati kamu. Walaupun kamu berada di dalam satu benteng yang tinggi lagi kukuh. Mati kok mana pun akan mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk melihat sejauh manakah amalan yang baik yang kamu persembahkan kepada Allah. Allah Ta'ala nak tengok kita punya amalan, punya ibadat. Sebab tu dijadikan hidup dan mati. Bila kita hidup ni, apa benda yang kita buat? Apa usaha yang kita buat? Dia kata di antara sifat yang terpuji oleh syarak ingat mati. Di dalam hadis yang sahih menyebut aksiru zikra hazimil ladzat, yakni al-maut. Banyaklah menyebut sesuatu perkara yang memotong kelazatan hidup. Apa dia? Sesuatu benda yang memotong kelazatan hidup, iaitu mati. Sebab kita kalau tak ingat mati, duk seronok, leka, haya, duk ingat, oi, umur panjang lagi, tubuh badan sihat ni, lambat lagi mati ni. Sebab tu kita tak bersedia. Sebab duk berasa lambat lagi, panjang lagi usia kita. Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang sahih, aksiru zikra hadimi, dalam satu riwayat sebut hadimi ataupun hadimi, lazati al-maut. Perbanyakkan menyebut sesuatu perkara yang mendatangkan sesuatu perkara yang dapat memotong kelazatan hidup. Macam kita makan, susah kita nak berhenti. Jadi nak berhenti daripada terlalu cinta kepada dunia ini macam mana? Kena buat sesuatu. Macam kita kata makan dan minum ni, payah nak berhenti, kita kena ingat. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan makan secara berlebihan. Dilarang secara melampau, secara berlebihan. Jadi hidup di atas dunia pun, walaupun kita mengecapi, menikmati nikmat dunia, jangan berlebih sampai kita lupa kepada akhirat, lupa kepada mati. Ingat mati itu dapat memotongkan kelazatan hidup atas dunia. Iaitu sentiasa ingat tiap-tiap seorang itu akan mati. Dan mati itu diketahui masa yang akan berlaku. Pasti berlaku. Huraiannya, oleh kerana seseorang itu akan mati, kenalah ia bersedia dengan amalan yang banyak, dan dengan berbagai-bagai kebajikan, dan hendaklah ia penuhkan tiap-tiap saat. Banyak kena buat ibadat banyak supaya kita tak menyesal. Bila mati, ramai pun tak bawa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna harta benda dan anak pinak melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Dia kata saat daripada umurnya, setiap masa kena penuhi dengan ibadat, dengan amalan. Contohnya kita buat tazkirah kuliah pada malam ni, kita nak isikan masa tu jangan jadi kosong. Setiap detik, setiap langkah, setiap masa, setiap saat, setiap jam itu, setiap minggu, setiap bulan itu diisi penuh dengan agama, penuh dengan ibadat kepada Allah Ta'ala, supaya jangan isikan dengan perkara-perkara yang lara. Kita ni dah lara terlalu banyak. Lara dah terlalu banyak. Jadi penghujung usia kita ini, kita berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu program, aktiviti untuk dijadikan sebagai suatu ibadat, yang ibadat ini menghasilkan pahala, pahala ini menjadi bekalan kepada kita masa nak mati besok dan juga di akhirat. Dia kata, saya ulangi sekali lagi, oleh kerana seseorang itu akan mati, hendaklah ia bersedia dengan amalan yang banyak dan dengan berbagai-bagai kebajikan, dan hendaklah ia penuhkan tiap-tiap saat daripada umurnya itu dengan perkara yang berfaedah bagi akhiratnya. Kerana tiap-tiap yang telah lalu itu tidak akan kembali lagi. Masa yang lepas tak boleh nak kembali dah. Sebab tu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa. Semua rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ni kita masuk tak? Masuk tak dalam kumpulan orang yang beriman dan juga beramal soleh? Kalau termasuk, alhamdulillah. Kalau tak masuk lagi, kena berusaha. Kalau tidak, kita akan rugi. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Semuanya manusia rugi kecuali beriman dan beramal soleh. Jadi umur kita yang berbaki sikit lagi ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh siang malam pagi petang,
dan dikuatkan berdoa kepada Allah, dan kita sertakan dengan doa itu dengan tindakan kita, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadat-ibadat yang banyak, termasuklah dengan mendalami ilmu agama. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.